السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن له الحقوق علينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli Jabatan Kuasa Surau, yang bahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para ustaz-ustaz, para alim ulama tempatan, pemimpin-pemimpin tempat, seterusnya tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah SWT. Karena pada malam ini lagi sekali diizinkan Allah Taala kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita dalam majlis ilmu ini akan membawa kebaikan untuk kehidupan kita, untuk bekalan nak kita bawa balik ke kampung asal kita. Di mana kampung asal kita? Di akhirat. Kita ni bermula dari akhirat dan akan kembali kepada akhirat. Ya, mudah-mudahan dengan itu kita bersedia untuk bekalan yang cukup nak kita bawa balik kampung nanti. Kita nak selama-lama ni bekalan nak cukup. Kalau tak cukup bekalan, terkandah kita nanti di akhirat nanti ya. Jadi bekalan yang nak kita bawa tu bukan nasi lemak, bukan bihun, bukan mi goreng, bukan duit. Bekalan yang nak kita bawa balik itu ialah takwa. Ya. Kita diperintahkan oleh Allah supaya mencari bekalan dalam dunia ni. Kata Allah apa dalam Quran? Wa tazawwadu. Yang cari oleh kamu akan bekalan. Fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sebaik-baik bekalan yang nak kamu cari, yang nak kamu himpunkan, yang nak kamu kumpulkan ialah sifat takwa. Mudah-mudahan bila kita bertakwa, layaklah kita dapat syurga Allah SWT. Dan tajuk kita malam ini pun ada sangkut paut dengan takwa ya. Ya. Hadis yang ke-37. Tanpa banyak masa, kita buka hadis yang ke-37. Pendek aja hadis ni. Bukan bulan sudah panjang hadis ni. Ini pendek. Hadisnya pendek, penerangannya belum tahu pendek lagi ya. Bulan sudah hadisnya panjang, penerangannya tak adalah panjang benar, cukup waktu berhentilah ya. Jadi pada malam ini hadisnya pendek aja. Tapi penerangannya tak adalah pendek benar ya. Tajuknya hadis yang ke-37, tajuknya apa? Siapa orang yang bijak? Tuan-tuan bijak belaka kejap ni. Siapa yang sebenar-benar bijak? Dan siapa pula yang bingung? Siapa pula yang bangang? Siapa pula yang tenging? Siapa pula yang tolol?
Yang bijak, yang pandai siapa? Dan yang bingung, yang bodoh siapa? Ini yang diceritakan oleh Nabi SAW. Ya. Kita baca senang hadisnya. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kaisu itu orang yang paling bijak. Man dana nafsahu wa ala lima ba'dal maut wal ajizu itu orang yang paling bingung, orang yang paling tengin, orang yang paling bangak. Wal ajizu man atba'a nafsahu huwa wa tamanna 'ala Allahil amani. Cakap lagi apa? Dari Abu Ya'la. Itu nama perawi hadisnya, dari Abu Ya'la Al-Shaddad bin Aus. Al-Shaddad namanya Al-Shaddad, gelarannya Abu Ya'la. Kerana dia ada anak namanya Ya'la. Jadi orang Arab ni selalu dia mengambil sempurna nama anak dia. Abu Ya'la. Dia sahabat saya ni anaknya dia Baihaqi. Dia yang keluar dari dia Abu Baihaqi. Betul tu ya. Anak dia ada seorang lagi namanya Abu Daud. Tapi kalau nak sebut Abu Daud, teruk dia. Banyak benar Abu ni. Tapi orang Melayu tak ada. Abu Hasan. Ada anak nama Hasan? Abu Hasan orang Melayu tadi, orang Arab ya, dia selalu mengambil sempurna anak lelakinya tu. Saya bolehlah Abu Izham, anak saya ada nama Izham, Abu Izham. Atau Abu Izhar, Abu Syamsul boleh pakai ya. Anak saya ada 3 lelaki, 3 perempuan. Tapi tak ada saya keluarkan dari saya tu Abu Syamsul, Abu Izham, Abu Izhar dah ya. Ini Abu Ya'la. Namanya Shaddad bin Aus. Nama sebenarnya Shaddad bin Aus. Radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah redha dengan dia. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shaddad ni dia dengar daripada Rasulullah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya, orang yang cerdik. Perkataan cerdik yang saya tak teringat tadi. Sebab bijak aja, bijak, pandai, cerdik. Kalau cerdik orang yang cerdik ialah orang yang selalu memperhitungkan dirinya. Hitung diri kita ni, fikirkan kita akan lama benar nak hidup dalam dunia ni. Tak lama lagi kita akan menjadi jenazah, masuk dalam kubur. Dalam kubur agak-agak lepas ke tak dari seksa kubur. Ini kita kena fikir tu. Seksa kubur ada 4. Nanti kita cerita insya-Allah ya. Kemudian bangkit dari kubur macam mana? Sempurna ke tak kejadian kita? Macam orang ke? Ataupun jadi binatang? Macam binatang yang perangai yang diamalkan dalam dunia ni. Nanti kita cerita juga panjang tu ya. Kemudian macam mana pula perjalanan kita dari kubur ke padang mahsyar? Di padang mahsyar macam mana? Dia banyak memikirnya itu. Itu orang yang paling bijak, orang yang paling cerdik, orang yang paling pintar. Orang yang cerdik ialah orang yang selalu memperhitungkan dirinya. Dia memikirkan diri dia, ke mana akan pergi? Di sana apa terjadi? Itu orang cerdik tu. Menghitungkan dirinya dan ia suka beramal untuk bekalan sesudah mati. Tadi saya dah cerita tentang bekalan. Dia beramal untuk bekalan sesudah mati. Sudah mati apa jadi? Boleh ke tak boleh kita menjawab soalan Munkar dan Nakir? Kalau boleh macam mana? Dalam kubur macam mana? Bangkit dalam kubur macam mana? Itu bersedia. Bekalan sebagai bekalan dia sesudah mati. Sedangkan orang yang lemah tu orang apa? Orang yang bingung. Orang yang bangang. Orang yang tongong. Orang yang tangang. Apa lagi? Orang yang balul. Orang yang bodoh. Orang yang stupid. Apa lagi? Itu orang yang bingung. Siapa orang yang bingung tu? Orang yang tidak cerdik iaitu orang yang lemah ya. Ialah orang yang selalu mengikut hawa nafsunya. Dia ikut cakap nafsu dia aja. Nafsu ni dia mengajak kita kepada kebaikan atau mengajak kepada kejahatan? Apa kerja nafsu? Sentiasa mengajak kepada kejahatan.
Ya, Allah sebut dalam Quran apa? Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu amarah itu sentiasa mengajak kepada kejahatan. Ya. Lebih-lebih lagi kalau nafsu amarah itu. Kalau atas lagi itu adalah sekatan sikit. Kalau nafsu yang mula-mula itu amarah. Nanti kita cerita tentang nafsu insyaAllah. Ya. Itu orang yang bodoh je, mengikut hawa nafsunya. Dan hanya banyak berangan-angan. Dia berangan-angan aja. Ya. Nak jadi orang pandai, belajar tak siur, dapat ke? Minta aja dengan Tuhan. Minta tu. Allahumma akhina bihayatil ulama. Ya Allah, hidupkan aku seperti hidupnya para ulama. Nak banyak ilmu. Ngaji tak siur, dapat kan? Dapat kan? Wa amitna bimauti syahada. Matikanlah kamu seperti matinya para syahada. Orang mati syahid. Berjuang tak siur, dapat kan? Jenuh bagi orang. Harap pulang beda. Bagi orang untuk perjuangan. Pulang beda. Jenuh. Lepas tu nak mati syahid. Dapat kan? Ada ya, angan-angan ni. Macam Mak Janin lah. Tahu-tahu tak ingat cerita Mak Janin ni. Angan-angan dia lebih. Usianya dah. Itu orang yang bingung. Dia mengikuti hawa nafsunya. Dan banyak angan-angan. Banyak berangan-angan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk mendapat kebahagiaan dan pengampunan. Nak minta diampunkan dosanya. Taubat tak siur. Dapat ke? Sedangkan kalau nak ampun dosa, kena taubat. Paling kurangnya ke semayang. Dalam semayang tu ada tak doa minta ampun? Tuan-tuan, puan-puan, dalam semayang ada tak doa nak minta ampun? Apa doanya? Rabbighfirli. Rabbighfirli. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa aku. Sebab itu saya pelik kadang-kadang ada orang duduk antara dua sujud tu. Kadang-kadang tomak ninah pun tak ada. Allahu Akbar. Allah balik sujud balik. Apa dimintaannya? Ada 8 permohonan tu. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwan. 8 permohonan tu. Rabbighfirli. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Ya. Ngapa nak minta ampun dosa? Ngapa nak minta ampun dosa? Kerana kita banyak dosa. Ada orang tak berdosa, jangan tangan. Saya nak angkat gambar mana kopor orang tak berdosa. Angkat tangan, saya nak tengok. Ini kamera ni tak? YouTube ni, apa ni? Dan masuk dalam YouTube tau. Saya tak buat live dah sekarang ni, buat YouTube aja. Jadi oleh kerana kita banyak dosa, minta ampunlah dengan Allah Subhanahu Taala. Sebab itu tuan-tuan, lepas aja sembahyang, bila dah salam itu, jangan terus bangkit aja, jangan terus bah aja. Tunggulah dulu, astaghfirullahalazim. Kecuali saya tadi. Saya tadi apa? Kalau saya tunggu macam. Kalau saya tadi lepas salam, kalau saya tunggu macam. Berkecor gitu kan. Jadi nak cepat bangkit. Kerana orang tua ni macam itulah penyakitnya. Suka besok. Jadi kalau tak ada apa-apa, tunggu. Astaghfirullahalazim ya. Minta ampun. Itu dia. Tapi dia semayang tak siur. Dia nak minta ampun. Dia mengangan dengan Allah Ta'ala. Aku nak masuk syurga. Tapi semayang tak ada. Puasa Ramadan tak ada. Berjuang tak ada. Mana dapat syurga? Dia angan-angan je namanya. Untuk mendapat kebahagiaan dan pengampunan daripadanya tanpa beramal soleh. Kalau tidak pengampunan, kalau tidak kebahagiaan, kena beramal dengan amal soleh. Karena Allah berjanji, walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ya, dan mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga, penduduk-penduduk syurga. Ya, kekal abadi mereka di dalamnya selama-lamanya. Jadi kalau nak masuk syurga, nak kita nak masuk syurga? Kalau tidak masuk syurga, syaratnya ada berapa? Syaratnya ada berapa? Ya Allah, baru sebut tadi. Berapa syaratnya? 2 je. Banyak sikit? Sikit je, 2 syaratnya. Beriman dan beramal soleh. Itu aja. Kalau kita beriman dan beramal soleh, garanti dapat masuk syurga lah. Garanti. Siapa janji? Allah janji. Ini ayat Quran saya baca tadi. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun.
Surah Al-Baqarah ayat 82. Cek. Balik Quran cek. Ayat 82 surah Al-Baqarah. Walladzina amanu, dan mereka-mereka yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh. Kalau beriman beramal soleh, garanti dapat masuk syurga. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, kata Allah ya. Mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga, kekal abadi mereka di dalamnya selama-lamanya. Jadi kalau nak masuk syurga ada berapa syarat? 2 aja syaratnya. Senang ke susah? Senang aja ya. Apa yang senang? Nyebutnya. Beriman senang ke? Kalau betul-betul beriman dengan Allah dan sifat-sifat Allah tu, beriman kerana Allah itu Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Allah tu ada saja. Kalau kita betul-betul beriman Allah tu Maha mendengar, berani ke nak mencarut, berani ke nak ngumpat, berani ke nak cakap kotor, Allah mendengar je. Berani ke nak dusta. Itu apa namanya? Beriman ya. Begitu juga kalau beriman dengan malaikat. Malaikat ada tak? Kalau betul-betul beriman dengan malaikat, berani ke nak ngambil nombor ekor. Berani ke nak ngambil nombor ekor. Walaupun dia mimpi 6 kali malam tu. 6 kali mimpi naik nombor tu. Tak berani dia. Kenapa? Kerana dia tahu Allah Maha melihat. Tak usahakan nak ngambil nombor ekor, niat pun tak berani. Kenapa? Allah tahu dah apa yang niat dalam hati kita. Jadi maknanya kalau kita betul beriman dengan rukun iman yang 6 tu, tak berani nak melakukan apa-apa maksiat. Tak usahakan nak melakukan, niat nak buat maksiat pun tak berani. Itu kalau beriman ya. Beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan Rasul. Kalau dengan Rasul macam mana? Ikut cara Rasul. Apa saja kita buat, ikut Rasulullah. Jadikan baginda sebagai contoh dan suri tauladan. Itu beriman dengan Rasul. Beriman dengan malaikat dia sedar, dia tu ada je. Ayat Allah dah sebut dalam Quran. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sentiasa ada di sisi kamu 2 orang malaikat, satu namanya kiraman, satu namanya katibin. Kiraman tu yang mulia, katibin tu yang mencatat apa saja kita buat, dicatat. Baik dicatat baik, jahat dicatat jahat ya. Ya'lamuna ma taf'alun, dia tahu saja apa yang kamu buat. Kalau kita beriman dengan itu, tak ada maksud. Hanya buat yang baik-baik aja. Tak ada tinggal benda-benda yang diperintahkan oleh Allah Taala. Apa yang Allah suruh dibuatnya, kerana ada malaikat yang mencatat. Itu beriman dengan malaikat. Dengan Rasul begitu juga. Dijadikan bagi dia sebagai contoh. Mayang ikut Rasul, pakaian ikut Rasul, akhlak ikut Rasul. Didik isteri ikut Rasul, didik anak-anak ikut Rasul. Begitu kalau percaya dengan hari kiamat. Hari kiamat tu hari yang pembalasan. Akan dibalas, buat baik dibalas baik, buat jahat dibalas jahat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat kebajikan walaupun sebesar zarah, kecil benar, sebesar zarah. Zarah ni partikel yang paling kecil, namanya zarah ya. Tak boleh dibelah-belah juga. Akan dapat dilihatnya di akhirat kelak. Tapi barang siapa membuat kejahatan walaupun sebesar zarah, kecil jahatnya, juga akan dilihat oleh. Kalau dia betul-betul beriman dengan hari kiamat, tak berani nak melakukan maksiat, tak berani meninggalkan perintah Allah Taala ya. Itu beriman. Amal soleh. Apa itu amal soleh? Apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Semayang cara Islam, puasa cara Islam, berpakaian cara Islam, ekonomi cara Islam, akhlak cara Islam, hiburan cara Islam, sukan cara Islam, mencari nafkah cara Islam. Apa saja, whatever you do must be in accordance with the teachings of Islam. Faham ke mana? Kalau tak faham, kenapa tak ngaji surah putih tu? Apa saja yang kamu buat mesti ikut cara-cara yang ditetapkan oleh Islam. Baru namanya amal soleh. Kalau tak ikut Islam, kalau tak nak ikut Islam, semayang tak nak ikut Islam, semayang ikut Kristian, duduk di dalam gereja tu, nyanyi tu, no. Tak nak ikut Islam, atau semayang ikut Hindu umpamanya, semayang ikut Buddha umpamanya. Terima Tuhan tak? Terima Tuhan kalau tak ikut Islam.
Tak ikut. Apa saja kalau kita buat tak ikut Islam, Tuhan tak terima. Puasa tak ikut Islam, tak terima dari Tuhan. Pakaian tak ikut cara pakaian Islam, tak ada menutup aurat, tak diterima dari Tuhan. Akhlak tak ikut akhlak Islam, tak terima dari Tuhan. Mana tahu? Allah dah kabur. Ada dalam Quran? Apa kata Allah? Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Dan orang itu di akhirat kelak tergolong ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Ya. Nanti ikut Islam kalau nak masuk syurga. Baik. Ini kalau tak ada nak baca keterangannya, ya. Bau macam mana ya baunya? Hadis daripada Tirmizi. Hadis daripada Tirmizi salah satu perawi hadis yang sangat masyhur, ya. Dia dipanggil dengan Abu Isa, ya. Abu Isa, dia ada anak namanya Isa. Keterangannya, terdapat banyak perbezaan dalam membuat penilaian. Siapakah sebenarnya yang cerdik atau siapakah sebenarnya yang bahagia? Itu banyak. Orang mendapat orang cerdik itu gini. Ya. Orang cerdik itu gini. Bila dapat untungnya, cerdik tu. Bila rugi dia bingung tu. Padahal kadang-kadang di dunia nak rugi, di akhirat untung. Orang cerdik itu dia mencari akhirat. Dia tak ada memikirkan dunia, dia kira akhirat saja. Macam mana nak bahagia? Bahagia tu, orang nak bahagia di dunia, bahagia di akhirat, bahagia di dalam kubur, bahagia di mahsyar dan segala, bahagia segala-galanya. Nak bahagia tu. Ya, di mana perbezaan nilai ini adalah timbul daripada perbezaan garis panduan penilaian tersebut. Ada garis panduan. Dari Islam ada tak garis panduan? Ada tak guideline dia? Nak sembahyang macam ni, bersedia untuk sembahyang macam ni, nak akhlak baik macam ni. Ya. Apa yang terbaik sekali? Ditanya sahabat kepada Rasulullah, apa dia amalan yang paling baik ya Rasulullah? Jawab Nabi, mengerjakan solat di awal waktu. Baru tadi saya cerita bab itu di Kota Raja. Tahu mana Kota Raja? Bukan Kota Raja Selangor, no. Kota Raja di Ipoh, ya. Taman Meru, nama Kota Raja namanya. Apa yang paling baik? Kata Nabi, yang terbaik ialah kamu mengerjakan solat di awal waktu. Summa ayu. Lepas itu apa? Lepas itu apa? Kata sahabat nanya Rasulullah, kamu berbaik dengan kedua ibu bapa kamu. Kalau ada mak bapak, buat baik dengan dia. Jangan sekali-kali menyentuh perasaan mereka. Jangan sekali-kali menyinggung perasaan mereka. Buat baik dengan ibu bapa. Yang ketiga, lepas itu apa? Summa ayu, kata sahabat lagi. Kamu berjuang di jalan Allah. Kena berjuang di jalan Allah, ya. Apa saja kita lakukan, apa saja yang ada pada kita gunakan di jalan Allah. Ada masa, gunakan masa di jalan Allah. Ada harta, gunakan harta di jalan Allah. Ada tenaga, gunakan tenaga di jalan Allah. Ada banyak berfikir, fikir tu dan di jalan Allah. Apa saja, whatever you do, mesti di jalan Allah Ta'ala. Itu orang berjuang di jalan Allah, ya. Biar setiap ketika kita berjuang di jalan Allah, itu yang paling baik. Itulah orang paling bijak tu. Bagi seseorang yang berfahaman kebendaan, ni yang katakan bahagia tu, orang yang berfaham kebendaan, materialistik. Orang yang kira nak materialnya, nak benda aja, nak untung aja. Orang yang cerdik pada penilaiannya ialah seorang yang banyak memiliki harta. Lagi kaya, lagi cerdik, lagi kaya, lagi cerdik, lagi kaya, lagi cerdik. Itu pada penilaian dia. Harta benda dan banyak wang ringgit, kemudian berpeluang untuk menikmati segala kelazatan dunia. Menikmati segala kelazatan dunia. Makan sedap, pakaian cantik, rumah besar, bangalo, kereta besar. Lagi apa? Bini besar, cakap besar, semua besar belaka. Pangkat besar, gaji besar. Tak yang tu, itu orang bahagia tu katanya. Itu penilaian dia. Penilaian orang yang berpahaman kebendaan. Kemudian berpeluang untuk menikmati segala kelazatan dunia. Dan bebas untuk bersuka-suka di kelab-kelab malam. Asal malam nari. Sudah tua bangka 78 tahun nari lagi. Berjoget lagi. Karaoke lagi. Macam mana karaoke nya? Takkan tak ingat. Macam mana karaoke nya? Macam mana? Ajar Abu? Apa macam mana karaoke nya? Dah lupa Apa ni? That's the way I like it.
Udah umur 78 tahun. Joget lagi. Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor beli barangan, punya le bingung. Dari Melaka pergi ke Pahang, apa dia cekik singgah ke Johor perginya? Punya le jauh musim, ya. Ya. Tak sedar dia tu. Itu orang yang bingung, ya. Dia rasa bila dia berada di kelab malam itu bahagia tu. Atau menyaksikan pertandingan sukan. Tengok. Di padang bola. Berapa tengok? Menyaksikan pertandingan bola tu. Kalau Manchester United lawan dengan Liverpool, berapa orang tengok? Berpuluh-puluh kata ribu yang tengok, ya. Di Malaysia pun begitu juga. Ya. Kalau Perak lawan dengan Selangor, ramai ada orang tengok. Ada rombongan pergi kepo tu tengok je tau. Saya tahu lah pasal bola sepak ni. Punyalah ramai. Kata di mana nak semayang lah. Datang belah petang. Di stadium tu bukan ada tempat semayang. Untuk pegawai-pegawainya ada lah bilik semayang tu. Bilik semayang berapa umatnya? Penonton ramai tu yang puluh-puluh ribu tu di mana semayang? Di situ lah semayang. Punyalah bingung, ya. Nengok bola tu. Kalau hujan, bukan semua tempat beratap. Ada tempat yang tak beratap. Kalau hujan macam lenjun lah. Itu sebab orang bingung tu, ya. The most stupid people are those who pay money to see 22 people rushing for one ball. Faham tidak lah. The most stupid people are those who pay money to watch 22 people fighting for one ball. Itu orang paling bingung. Dia malah nak saya. Dia mau betul. Saya lain. Saya dulu dapat duit tu. Pergi ke mana pada duit? Pergi stadium. All the stadiums in Malaysia yang saya dah sampai. Dapat duit. Tapi dia tu buang duit. Tapi apa buatnya? Suara pun habis, ya. Esok tu dah tak esok. Hati nak maki referee je. Ya tak? Nak maki main je. Kaki bangku. Satu tak boleh gol. Marah saja. Esok dah. So, punya lebih bingung, ya. Itu orang keduniaan. Pertandingan sukan dan sebagainya. Dengan tidak mengira atau memperhitungkan bagaimana ia akan mengakhiri kehidupannya. Mengakhiri kehidupan di dunia ni. Husnul khatimah ke su'ul khatimah. Nak yang mana? Nak husnul khatimah ke nak su'ul khatimah? Udah tak tahu. Nak yang mana? Husnul khatimah. Lagi satu su'ul khatimah. Nak yang mana? Husnul khatimah. Jangan terbalik, ya. Jangan benar-benar Allahumma khtim lana bisu'il khatimah. Jangan. Ya Allah, akhirilah kehidupan aku dengan sejahat-jahat kehidupan. Jangan begitu. Kita nak doa macam mana? Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan aku dengan sebaik-baik pengakhiran. Wala takhtim alaina, janganlah engkau jadikan akhir aku ni, kesudahan aku dengan sejahat-jahat kesudahan. Sebaik-baik kesudahan apa? Mati dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kejap ni. Kalau ada lah salah seorang antara kita ni, tengok ni, termasuk orang cakap dah. Termasuk kita. Kalau ada di antara kita ni yang mati kejap-kejap ini, mati apa gelarnya? Apa gelarnya? Syahid. Sebaik-baik kematian ialah ketika berada dalam majlis ilmu, ketika mengajar, ketika belajar, cerita mendengar, ya. Itu orang sebaik-baik. Kerana ini janji Nabi. Apa kata Nabi? Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka dia sentiasa di jalan Allah sehingga dia kembali ke rumahnya. Kalau dia mati tak sempat balik, syahid lah betul, ya. Orang syahid di antara yang masuk syurga tanpa hisab. Dia. Jadi orang yang kebendaan tu dia kira nak benda, nak untung benda je dia, nak dapat apa? Aku dapat apa? Bahagian aku apa? Itu orang mengira kebendaan, itu orang materialistik namanya. Menghitungkan bagaimana ia akan mengakhiri kehidupan di dunia ini, dan dia tidak berfikir apakah yang akan ditemuinya dalam kubur nanti, dan tidak membuat rancangan bagaimana ia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti. Itu orang yang paling bingung, ya. Dia kira nak dunia aja.
Tetapi bagi seorang yang beriman, ia mempunyai penilaian yang tersendiri. Orang beriman lain penilaiannya, keutamaan dia lain, yang berdiri di atas dasar keimanan. Kalau dia beriman, dia akan melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Di mana setelah ia beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, dan juga setelah ia beriman dengan hari pembalasan yang akan dihadapinya, lalu ia menganggap kehidupan di dunia ini sebagai jambatan yang akan menyampaikannya ke negeri akhirat. Dunia ini hanya jambatan. Ya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ialah tempat berbendang-bendang untuk apa? Untuk akhirat. Tempat bercucuk tanam untuk akhirat. Di dunia ini kita tanam cucuk dia, tapi hasilnya kita terima di akhirat. Itu digunakan dunia itu. Sementara dunia ini sementara, tak ada yang kekal pun. Ya. Itu bagi orang yang beriman. Lalu ia menganggap kehidupan di dunia ini sebagai jambatan yang akan menyampaikannya ke negeri akhirat. Bukan tempat bersuka-suka atau tempat bermain-main sesuka hati. Bukan tempat main-main. Jadikan dunia ini tempat apa? Tempat orang berperantauan. Tempat orang berperantauan. Atau jadikan dunia ini seperti apa? Kun fi dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Jadikanlah dunia ini seperti orang di dalam perantauan atau orang dalam apa? Dalam perjalanan. Kerana dunia ini sementara, bukan yang kekal. Seperti orang asing. Ya, orang asing. Ada pun orang asing tak? Di Bentik ini ramai ada orang asing. Dia ada yang memiliki untukar. Orang asing ada yang memiliki untukar. Ada yang memiliki tanah. Ada yang memiliki apa? Melimah macam mana? Ada? Tak ada. Dia tahu ini bukan negara dia. Tapi kalau dia dah kumpul, dia dah balik ke tempat dia, negeri dia, baru dia memiliki harta. Itu orang asing. Atau orang dalam perantauan, orang dalam penjagaan. Macam orang menjaga pasal malam tu. Ada yang bawa katil. Orang menjaga pasal malam tu ada yang bawa katil. Ada yang bawa peti ais. Ada yang bawa dapur gas. Kecuali kalau dia menjaga makanan, lain lah. Kerana dia nak berperantauan, nak sekejap aja. Dia tidak bawa benda-benda yang kekal, tak ada. Dia bawa benda-benda yang sementara saja. Begitulah dunia ni. Hidup kita sementara. Segala-galanya sementara. Mudanya sementara. Kekuatannya pun sementara. Kepandaiannya pun sementara. Tak ada kekal ya. Akhirnya di akhirat besok bau kekal. Segala-galanya yang kekal ya. Itu jadi jambatan untuk akhirat. Dan kerana itu ia banyak membuat persiapan untuk masa akhiratnya. Dia bersiap dengan semayangnya, bersiap dengan baca Qurannya, bersiap dengan selawatnya, bersiap dengan zikirnya, bersiap dengan tahmidnya, bersiap dengan tahlilnya. Kerana dia menyediakan bekalan untuk dia bawa ke akhirat. Dari masa ke semasa selalu membuat penelitian kepada bekal yang akan dibawanya. Dia meneliti apa akan bawa bekal ke akhirat nanti. Dia menganggap dunia ini adalah laksana bendang. Memang dunia ini bendang pun. Ad-dunya mazra'atul, tempat bercucuk tanam. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercucuk tanam untuk akhirat. Itu berbendang. Tempat ia bertanam. Dan akhirat tempat ia akan memetik buahnya. Di dunia ini tanam je. Musang king le tanamnya. Lagi duri hitam le tanamnya. Lagi apa? Kucing tidur oleh tanamnya. Tak, saya pun tak tahu ya. Esok di akhirat dipetik aja. Di dunia ini tempat kita bercucuk tanam je. Seperti di dunia ini kita beramal lagi. Amal. Hasilnya kita akan kutip di akhirat. Oleh kerana dia hidup di dalam dunia ini, maka terpaksa juga ia berusaha untuk mencari sara hidup dan saraan orang-orang yang di bawah tanggungannya. Kita hidup dalam dunia ini. Jadi kenalah berusaha untuk mendapat saraan hidup. Nak mencari nafkah untuk diri sendiri, untuk isteri, untuk anak-anak, untuk keluarga dan sebagainya. Itu terpaksa. Tapi jangan berlebih-lebihan. Jangan kerana itu sampai tinggal ibadah kepada Allah SWT. Jangan kerana itu dia langsung tak lupakan Allah Taala. Ini Allah dah bagi amaran. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah.
Jangan kerana ahli-ahli kamu dan harta benda kamu dan anak-anak kamu menghalang kamu daripada mengingati Allah. Jangan. Jadi kita kerja dunia tu bukan kerja benar-benar, hanya untuk keperluan sementara saja. Tak ada kumpul banyak-banyak nak buat apa. Kalau mati bukan buat balik pun, tinggal juga. Jadi kerana dia dah hidup dalam dunia ni, kenalah cari cara hidup dunia ni. Jangan tinggalkan dunia ni. Tinggalkan dunia ni apabila dia meninggal dunia. Itu apa tinggalkan ya? Memang tinggal pun. Dia berusaha untuk mendapatkan makanan dan minuman dan berusaha pula untuk memperolehi rumah kediaman. Sedangkan yang dijadikan tempat berehat, seadanya yang dijadikan tempat berehat. Tetapi baginya makan dan minum adalah untuk hidup, bukan hidup untuk makan dan minum. Hidup untuk makan ke makan untuk hidup? One more time. Hidup untuk makan ke makan untuk hidup? Makan untuk hidup aja, bukan hidup untuk makan ya. Kalau hidup untuk makan dia kena makan aja ya. Itu rugi tu. Mencari dunia untuk akhirat, bukan mencari dunia lupakan akhirat. Jangan lupakan akhirat. Allah dah kabar dalam Quran, wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wala tansa nasibaka minad dunya. Sebutlah wa ibtigha ya, wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Rebutlah, tuntutlah benar-benar kehidupan di akhirat nanti. Tapi jangan kamu lupa bahagian kamu di dunia ini. Di dunia ini ada tugas, ada kerja. Tapi keutamaan kita untuk akhirat. Macam apa? Mencari dunia untuk akhirat, bukan mencari dunia lupakan akhirat. Sebaliknya orang yang lemah ialah orang yang tidak mengambil berat masalah akhiratnya. Dia tak kira itu kemudian lantaklah ya. Itu hal kemudian. Pulang kepada Allah lah. Lantaklah masuk neraka lah. Ada yang mana hendak dia? Masuk neraka lah. Biarlah aku. Jangan kalau tak ada aku siapa yang masuk neraka? Terror benar dia. Bila dah masuk neraka tu baru jadi fikir. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami dah lihat neraka tu dahsyatnya, apinya menjulang-julang, menggunung-gunung. Wa sami'na, kami dah dengar. Aduh, ayah, ayo, onjek, ini dah tolong nongong. Tak faham tak? Ini dah tolong nongong. Farji'na, kembalikanlah kami ke dunia. Nak balik ke dunia, nak amal solehan, nak beramal dengan amal soleh. Inna muqinun, sekarang ni kami dah yakin benar-benar ya. Sikit lagi tuan. Apabila ia memperbuat sesuatu pekerjaan, ia akan melupakan hukum-hukum Allah Subhanahu Taala. Ia tidak mempedulikan urusan semayang. Dia buat kerja, semayang tak. Janji siap kerja je. Kerana nak kuah. Dan tidak mengambil berat dengan ibadat-ibadat yang lain. Puasa pun tidak. Bila bulan Ramadan dia jadi geng plastik. Tahu? Plastik warna apa? Warna hitam. Ada je dalam harga motor kan. Jenis hobi dulu. Bukan tuan dia yang menyolong mati nak saya, dia menyolong ni. Ustaz dia datang kami nak kata kemeh je ni. Jadi tak ada mengambil berat tentang ibadat-ibadat yang lain. Dan hanya banyak berangan-angan untuk mendapat pengampunan dan anugerah daripada Allah Ta'ala. Dia angan-angan saja. Usaha tak ada. Itu nama angan-angan. Kalau bersama dengan usaha itu namanya cita-cita. Cita-cita bagus. Angan-angan tak bagus. Macam mak jenis tu, angan-angan je. Sudahnya jatuh dalam pokok kelapa. Tak tahu cerita mak jenis. Siapa tak tahu cerita mak jenis saja yang mana-mana ya. Angan-angan je. Sedangkan ia tidak mahu beramal soleh. Dan tidak merancang dengan baik untuk masa akhiratnya. Dia tak prepare untuk kehidupan di akhirat. Dia kira dunia je. Esok baru menyesal, tak suruh-suruh ya. Cukup. Kalau nak lanjutkanlah boleh lagi ni ya. Setakat pukul 10 boleh lagi. Macam boleh? Sampai pukul 10. Sabu eleh. Teman dah kutang aja ya. Sekian dulu untuk malam ini.
Akan datang kita baca yang ke-38. Ada 3 lagi hadis. Dah nak tamat kitab ni. Banyak kitab kita dah tamat sini ni. Ya, sebelum itu kitab Penawar Bagi Hati dah tamat. Lagi apa? Hidayatul Salikin dah tamat. Betul, yang ni pula tamat. Yang akan datang tak tahu apa namanya. Itu pun kalau dia pelawai, tak pelawai tak ada lah. Ya. Jadi sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Ya, ada bangkangan. Tak ada. Ya. Ada hujah? Tak ada. Ada soalan? Tak ada juga. Alhamdulillah. Banggalah saya. Ngapa? Dapat murid-murid yang bijak-bijak belaka. Mana cari? Hanya ada di Surau Ar-Ridwaniyah. Lagi? Kampung Banir Estate. Batu 3 Timur. Baik, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Salah silap minta ampun, minta maaf. Mudah-mudahan kita sama-sama bersedia untuk kehidupan di akhirat. Yang lebih penting, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itulah hidup yang paling kekal, lagi kekal. Di dunia ini tak ada kekal. Lama-lama kita akan pergi ke akhirat juga. Jadi mari kita sama-sama bersedia dengan mengerjakan segala yang disuruh, meninggalkan segala yang dilarang. Sekian, aqulu qawli hadza wa